Saya akan okay, hari ini saya akan cakap tentang pencuci mangkuk Atomy, dish detergent, sponge dan penyental periuk. Pertama sekali ya, pencuci mangkuk dia boleh dibahagikan kepada 3 jenis kelas. Kelas ketiga ialah untuk kegunaan kilang. Kelas kedua ialah untuk cuci sayur, kelas kedua hanya untuk cuci pinggan mangkuk saja. Tidak boleh cuci sayur dan buah-buahan. So that's why pencuci mangkuk kelas kedua kita boleh beli dari itu supermarket, dari kedai runcit, dan berbahaya kalau kita guna untuk cuci sayuran dan buah-buahan. Tetapi Atomy punya pencuci mangkuk dish detergent, dia ialah kelas nombor 1. So pencuci mangkuk kelas nombor 1, dia selamat digunakan untuk mencuci pinggan mangkuk, cuci sayuran, buah-buahan, dan kita boleh guna untuk cuci katakan botol susu bayi, itu sudu, itu mangkuk makanan, tempat kita simpan makanan untuk bayi, dan dia boleh guna untuk banyak kegunaan yang lain juga. Bahan-bahan yang terdapat di dalam pencuci mangkuk Atomy, dia dibuat daripada tumbuhan. Semua bahan-bahannya adalah alami dan dia mengandungi ekstrak limau kasturi. Dan kandungan vitamin C-nya ialah 30 kali berbanding dengan lemon. Dan pencuci mangkuk Atomy dia ialah hypoallergenic. Maksudnya dia tidak akan memberi kesan sampingan lepas kita guna. Kita punya jari-jari ya tidak akan rasa gatal-gatal atau rasa kering atau rasa kupas-kupas. Dia sangat nyaman untuk tangan kita. Dan pencuci mangkuk ini juga dia boleh membasmi 99.9% kuman E. coli. So ini sangat bagus. Dan apakah kegunaan lain pencuci mangkuk Atomy ialah katakan lepas kita sudah masak lantai dapur kita melekit-lekit, kita simpan sedikit saja ke dalam kita punya mop air, kita mop, tak perlu bilas. Bila sudah kering kita pijak itu lantai kita rasa selesa saja. Dan pencuci mangkuk ini juga boleh digunakan untuk mencuci cermin, untuk cuci kereta. Kalau kita cuci kereta, itu kereta lepas tu nampak sangat berkilat. Terutama sekali lampu, itu lampu kereta. Lepas kita sudah cuci pun dia sangat bersih. Dan juga keistimewaan pencuci mangkuk ini yang saya paling suka ialah ini bersama sponge ini. Kalau kita guna untuk mencuci bekas plastik yang berminyak, kita hanya perlu guna cuci satu kali, paling banyak 2 kali saja. Itu minyak semua sudah hilang daripada itu bekas plastik. Dan cara penggunaannya ialah kita guna satu bahagian pencuci mangkuk ini kepada 5 atau 6 bahagian air. Dan nanti kita akan tunjuk contoh-contoh kegunaan pencuci mangkuk ini. Harga satu botol pencuci mangkuk ini ialah RM29, tetapi untuk 1 kg. Pencuci mangkuk ini dia sangat pekat. Oleh itu kita jangan terus tuang ke dalam kita punya sponge kerana dia sangat pekat. Kita cairkan dengan air dulu, baru kita guna kepada sponge kita. So dengan itu dia boleh tahan lagi lama. Lagi satu kegunaan pencuci mangkuk kita ialah mereka yang ada binatang kesayangan macam anjing, kucing, mereka pun guna untuk mandikan anjing dan kucing mereka. So mereka dapati sangat berkesan untuk nyahkan itu serangga yang selalu melekat pada itu bulu binatang. So ini betul-betul sangat berbaloi untuk
harga yang kita bayar. Lagi satu produk ialah sponge Atomy. Kalau kita tengok sponge Atomy, dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Kebanyakan sponge yang kita beli hanya satu saja, satu lapis saja. Tetapi kalau kita tengok di bahagian tengah ini bahagian tengah di sini, sponge ini dia akan menjana lebih banyak buih. Dan juga walaupun sponge ini sudah diguna lepas 3 bulan ke atas, dia tidak hancur dan dia tidak akan berlendir. Kerana sponge ini dia ialah antibakteria. Dan bahagian sini yang last kali, dia dibuat daripada 66 nylon dari Jerman. Dan dia tahan lasak dan dia boleh mencuci periuk yang katakan di bawahnya yang hitam, dia sangat berkesan untuk mencucinya. Dan juga sponge ini dia berbentuk S supaya lagi senang untuk kita pegang. Dan juga kenapa ada satu lubang di sini, satu cara ialah kita boleh guna untuk cuci kita punya chopstick atau kita punya sudu di sini. Kadang-kadangnya di sini dia kotor kan, kita boleh masuk ke sini begitu. Dan lepas guna, kita boleh gantung kita punya sponge supaya dia cukup kering. Dan sponge kita, dia dijual dalam set ada 4 biji di dalam satu paket. So, satu paket sponge yang ada 4 biji di dalamnya, harganya hanya RM15. Bila kita bahagikan, setiap biji hanya RM3.75. Biasanya kalau kita nak beli satu sponge yang berkualiti bagus, harganya yang saya beli di supermarket lebih kurang RM8 ke atas. Itu pun lepas guna 1 bulan, itu sponge sama ada dia hancur, kalau pecah-pecah atau tidak, dia akan berlendir. Tetapi ini dia tidak akan berlendir. So maksudnya bakteria tidak akan membiak di sini lah. So ini ialah kebaikan sponge kita. Dan juga yang last kali ialah kita punya penyental periuk. Penyental periuk ini dia ialah stainless steel dan besi yang digunakan ialah grade tinggi yang tahan karat. Kalau kita rendam dalam air dia tidak akan bertagar. Dan juga dia punya keluli ini dia tidak begitu senang putus. Bukan macam yang kita beli yang RM1 di kedai runcit dia senang putus. Kalau dia putus, bila kita masak katakan kalau ahli keluarga kita makan dan nanti kalau tersangkut di kita punya tekak sangat membahayakan. Atau kalau kita menjual dan kita punya putus, dan katakan kalau kita punya customer, kalau apa-apa berlaku kepada mereka, mereka boleh sue kita kan, Tetapi yang ini dia tahan lasak. Dan juga walaupun kita nampak dia begitu, bila kita berus pada kita punya tangan, dia tidak kasar. Tetapi dia cukup kuat untuk katakan kalau kita nak bersihkan itu grill, itu tempat kita bakar BBQ, yang kita bakar daging. Dan ini juga boleh digunakan untuk mencuci kita punya rim motosikal di mana saja. Atau katakan kita punya grill di kita punya jendela, kita punya pintu yang sudah itu kotoran dan itu minyak susah nak keluar. Kita boleh guna ini bersama dengan pencuci mangkuk ini. Dia akan membersihkan kita punya grill juga. So, penyental periuk ini dia datang dalam satu set. Satu set 2 biji untuk RM12. So sekarang saya akan tunjuk kegunaan itu kita punya dish detergent. Okay. Can see, isn't it, Helen? Are you all able to see this screen? See. Yes? Yeah. Okay. Okay.
Okay. Yang kedua, Wax ni biasa kalau you tengok brokoli ni yang putih-putih ni, bila kita letak air kan dia tak menyerap tau. Tengok. Dia tak menyerap. Brokoli ni tak menyerap air. So mean that memang ada wax. Wax ni kerja dia adalah untuk bagi buah-buahan atau sayuran ni tahan lebih lama lah, tahan lebih segar. Tapi tidak baiklah untuk kesihatan kalau kita konsum dia secara berterusan. So kali ini saya nak share dengan anda bagaimana nak basuh sayur-sayuran ini dengan buah-buahan. Biasanya saya pakai soda bikarbonat ataupun cuka. Tapi bila saya pakai cuka tu, saya tak suka dia punya flavor rasa cuka tu. So sekali saya ada temui satu dish detergent ni. Saya suka sangat sebab dia memang great untuk basuh sayur-sayuran buah-buahan dan juga boleh basuh botol-botol baby semua lah. So it's very good. So saya akan benda ni saya akan potong dua untuk buktikan bila kita dah basuh pakai detergent tu, so air tu dah menyerap, maksud kita dah bersihkan dia punya permukaan brokoli ni. Okay, apa perlu buat? Isikan air dalam satu bekas ni. This detergent yang saya gunakan, dia daripada right from plant based, memang plant based dan memang sesuai untuk basuh buah-buahan dan sayur-sayuran. So saya suka sangat sebab sayur-sayuran macam ni biasa dia akan bertoksik, datang yang ada apa ni racun kan semua kan. So unless kalau kita beli organik sekali pun, tapi organik pun sekarang pun memang dah banyak yang not really organic jugalah sebenarnya. So tak payah banyak pun, lebih dalam one drop je. Okay, tak good enough. Kita ambil one drop je. Kita kacau kejap. Macam ni juga saya akan basuh saya punya buah-buahan macam apple, lemon. So kita tak payah lama. Kita ambil yang tadi saya dah potong dua tau. Ini satu yang dah dipotong dua. So saya bagikan dua, nak tunjuk buktikan pada anda bahawa benda ni bila dah pakai dish detergent ni dia akan basuh dia punya coating ataupun waxing ni lah. So lepas tu saya transposak macam tu. So bila anda tengok ni, so kita cut this one dulu. Saya akan running water dia. Tengok kan? Air tu masuk menyerap kan? Anda nampak tak? Kalau yang ni air masuk menyerap kan? Kalau this one yang saya dah tadi tengok. Air tu tak menyerap. Tak. Air tu tak serap. So kalau macam ni dia dah serap. Maksudnya kita punya brokoli ni dah dicuci dia punya coating yang atas tu. So setiap lah untuk kita makan. Totally different. Nampak color pun nampak beza tak? Warna dia pun kita nampak beza. So warna dia pun kita nampak beza. This one nampak dah hijau sangat, dah yellow cantik. Sini masih ada lagi putih-putih. So ini menunjukkan brokoli kita dah pun siap dibersihkan. So nampak different dia kan? So nampak beza dia bila kita basuh kita punya dengan dish detergentnya. So bila you nampak macam ni, nampak beza dia. Kita punya brokoli dah bersih. So ini adalah satu cara saya basuh saya punya sayur-sayuran, especially brokoli ataupun sayur-sayur luar negara ataupun any sayur pun yang lokal pun boleh basuh juga macam ni. Dia sangat safe. Detergent ni sangat-sangat safe. So this detergent ni sangat-sangat safe. Dan saya dah pakai benda ni sebulan 2 bulan. So it's very safe. Dia memang based naturally produk ni produk dari Korea. So this is very good product, sangat-sangat bagus. So basuh pinggan mangkuk boleh, nanti pinggan saya situ dulu lah sedikit, okey. Saya nak basuh. Biasa apple dia akan betul-betul shining kan, macam ni kan. So satu apple saya basuh, satu apple saya tak basuh. So apple macam drop macam tu je. Apple juga ada waxing tau. Sebab apple ada datang daripada Amerika, daripada South Africa, daripada Australia, UK, semua ni. So untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan tu, biasa dia akan waxing lah. Dia akan waxing. Itu yang kita nampak buah. So you can see the difference lah. Boleh tengok perubahan sekejap saya lap dulu. Ini apple yang saya dah basuh dengan kita punya dish detergent tu. Ini apple yang belum saya basuh dengan tu. So nampak kan dia punya shining tu different. Dia punya ni nampak shining dia tu. Nampak. So this yang dah basuh, this semua belum basuh lagi. So buah-buahan juga perlu kita basuh before kita makan. Sebab kita biasa kita makan sekali dengan kulit. Sebab kita tahu buah ni memang ada waxing ataupun kita panggil waxing lah, lilin. So kerap kali orang tanya, biasa saya basuh dengan soda bikarbonat ataupun cuka, tapi saya tak suka dia punya flavor cuka tu. So sometimes kita akan masukkan dalam air panas. So kita akan kurangkan dia punya nutrisi buah tu juga kalau kita letak air panas kan. So ni salah satu juga cara yang saya basuh buah. Sama juga betul. Lemon kita tak masukkan dalam minuman.
ataupun kita blend ke kita punya lemon. So this is problem yang orang tak nampak sebenarnya. So basuh macam biasa je, tak payah tunggu lama sangat, dia dah 5 to 10 second je, 5 ke 10 saat saja. Basuh dia dah, barulah selamat kita makan kita punya lemon dengan kulit-kulit sekali, barulah kita dapat khasiat betul. Sebab semua buah-buah ni memang ada waxing. Dia memang ada waxing. So lepas ni selamatlah kita punya buah-buah. So barulah kita dapat. So anda boleh tengok. Buah tu nampak lebih fresh sebenarnya. Lebih nampak lah, sebab dia buat coating semua everything kan, dah buat dia punya waxing tu. So anda boleh gunakan saya punya dish detergent ni, anda boleh gunakan. So saya kalau siapa-siapa nak boleh inbox saya akan guide macam mana untuk dapatkan produk ni. Disinfect sayuran dan ini boleh basuh sebab dia very safe walau anda punya investment untuk beli produk-produk yang bagus ni. So membasuh sayuran lebih selamat. Okay. Sorry. Wait, Okay. Dan di sini dia akan tunjuk tentang ciri-ciri sponge ini. Yang tadi saya cakap, yang di bahagian atas sekali dia ialah antibakterial. Dia sangat bagus untuk mencuci tempat-tempat yang berminyak. Yang di tengah untuk menjana itu buih. Yang last sekali dia sangat tahan lasak untuk mencuci itu grill dan tempat yang ada besi.
that's why selepas kita sudah tengok video-video ini, kita tahu betapa bergunanya ketiga-tiga ini. Kita panggil ketiga-tiga ini tiga sekawan kerana mereka bekerja bersama dan sangat efektif kalau kita guna bersama. So sekian, terima kasih. Siapa ada pengalaman nak kongsi? Heidi, boleh kamu kongsi pengalaman kamu tentang itu any of the product, mana satu produk yang kamu pernah cuba? Itu sponge. Aha. Can you hear? Yes. Boleh dengar kah? Yes, yes. Okay. Ya, 2 hari saya ada pakai juga itu pencuci, tapi masa yang saya promo masa di Ladatu dulu, saya guna itu sponge. So masa itu adik saya ada kuali dan periuk yang sangat degil dia punya kotoran. So saya tunjuk hanya guna kita punya sponge, belum ada itu penyental yang besi lagi. Hanya sponge saja yang bahagian belakang yang keras tu, saya hanya guna itu untuk cuci. Wah, betul-betul bersih dan sangat berkilat. Dan kotoran degil betul-betul tertanggal berbanding dengan sponge yang lain. Ya, dan juga dulu kerana saya menjual kuih muih, jadi setiap kali kalau saya guna itu pencuci piring yang lain selain daripada Atomy punya, kalau pencuci piring yang lain saya terpaksa cuci saya punya bekas-bekas untuk jualan itu yang berminyak, mau terpaksa cuci 2-3 kali. Tapi kalau guna pencuci deterjen Atomy hanya 1 kali saja sudah sangat bersih. Jadi saya sangat suka itu pencuci Atomy. Ya. Thank you untuk pengalaman kamu. Esther, kamu ada pengalaman untuk kongsi dengan kita? Mana-mana satu pun boleh. Iya, itu pencuci piring tuh, dia serbaguna. Ya, dan Nilo selalu guna cuci kereta. Kalau boleh tuh semua kereta pun cuci pakai itu. Memang berkilat itu kereta, tuh cermin pun kalau kena hujan dia tidak dia punya penglihatan terang walaupun kena hujan. Jadi senang kalau dorang selalu naik pergi membakut kan, selalu limpas manis, kabus. Jadi senang nampak tuh jalan. Sebab dia punya kilat itu memang betul-betul lah berbeza dengan yang sabun-sabun yang lain selama ini pernah guna. Thank you Esther untuk pengalaman kamu. So pencuci mangkuk ini bukan saja untuk kaum wanita, untuk kaum lelaki pun sangat berguna. Untuk mereka yang menjual katakan mereka yang menjual burger, kadang-kalanya dia punya itu plate mereka nak cuci dengan itu pencuci mangkuk yang biasa dan dengan ini penyentap periuk yang biasa, susah nak keluar itu grease yang ada di situ. Tetapi lepas mereka guna ini mereka dapat bersihkan dia punya tempat yang dia bakar itu burger. Dan saya nampak satu video di mana mereka cuba cuci dia punya rim tayar kerana ada grease di situ. Mereka cuba pelbagai jenis pencuci pun tak dapat cuci itu grease keluar, tetapi lepas mereka guna ini dan kalau tak silap dengan ini, dan itu grease pun sudah dapat tanggal dari dia punya rim tayar. Nancy, kamu ada pengalaman tentang mana satu daripada ketiga produk ini? Itu dish detergent lah. Saya gunakan untuk itu mandi saya punya anjing. Lepas mandi dia punya bau memang segar lah itu anjing kan. Okay.
Thank you. Ini ialah satu pengalaman yang unik Ya. Mana ada pencuci mangkuk yang boleh mandi anjing juga Ya. So in that way kita boleh jimatkan kerana dia serbaguna. Sebenarnya Atomy dia buat pencuci mangkuk ini khas untuk cuci mangkuk sayuran dan buah-buahan saja. Tapi bila itu member mereka cuba di kategori yang lain dan mereka dapati sangat berguna juga Ada yang pernah guna dia punya air yang I think Heidi pun pernah cuba kan. Lepas cuci sayur kamu dengan pencuci mangkuk ini itu air kamu guna untuk bersihkan tandas kamu kan. Ya, sebelum itu saya selepas cuci itu sayur, saya simpan dia punya air, saya masih simpan dan tambah sedikit lagi itu sabun dan saya cuci piring, guna untuk cuci piring. Lepas cuci piring, saya bukan yang piring yang bukan piring lah, itu macam kuali-kuali kan. Lepas itu masih ada sabun, saya guna untuk cuci saya punya kain lap. Masih ada sabun, saya siram di tandas dan saya berus itu tandas punya lantai. Jadi walaupun begitu sudah 3-4 kali pakai masih juga tidak berbau, masih segar juga bau itu tandas. Ya, thank you Ya. So really terima kasih kepada Atomy kerana perkenalkan produk-produk yang sangat berkualiti dan dia sangat memanfaatkan kita juga. Dan semua ini dia alami punya. Dia tiada chemical tidak akan memberi kesan sampingan kepada kita. Yeah. So that's it for my lecture today, Helen. Okay, thank you everybody. Okay. Can you finish Thank you. now? Yes. Okay, thank you. Bye bye. See you Bye-bye. someday. Okay, thank you Bye. semua. Good night.